Bapak-bapak, ibu-ibu, harinya ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua mau belajarnya tentang isi padu bentuk 3 dimensi kok. Ini ininya isi padu bentuk 3 dimensi. Apa itu ya? Isi padu ni bermaksud, ada nombor balik, ukuran ruang yang memenuhi bentuk geometri 3 dimensi tersebut. Kalau contoh kita ada kubus. Ingat tak kubus macam mana? Kubus tak ingat ya? Kubus yang bentuk macam ni. Yang isi padu ni bermaksud ia yang memenuhi ruang bentuk 3 dimensi ni. Okay, jadi setiap bentuk 3 dimensi ni ada formulanya. Apa formulanya? Kita tengok. Kubus, formula dia panjang, darab lebar, darab tinggi. Sama juga macam kubot. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Piramid. Piramid 1/3 darab dengan luas tapak, darab dengan tinggi. Ini prisma, luas kerata rentas, darab tinggi. Luas kerata rentas ni maksudnya macam mana? Kalau contoh, cikgu ada bentuk apa contoh bentuk kuboid lah. Bentuk kuboid. Ada macam ni. Satu lagi macam ni. Jadi ini bentuk kuboid. Kuboid ni dia ada punya tapak. Tapaknya kat mana? Ini dia punya tapak. Ni tapak. Bila kita potong dia, contohnya cikgu nak potong kat sini lah. Cikgu potong sini. Dan ini yang tempat cikgu potong ni adalah yang kita panggil dia sebagai kerata rentas. Jadi kita gunakan luas kerata rentas ni bermaksud yang tempat kita potong tu darab dengan tinggi dia. Okey, tinggi dia. Nanti kamu akan tengok nanti dekat contoh. Okey, yang seterusnya adalah silinder, luas tapak darab dengan tinggi. Kalau kamu ingat bentuk silinder dia macam mana? Silinder macam ni kan? Dia nak luas tapak darab dengan tinggi. Luas tapak dia apa? Kan bentuk bulat. Bentuk bulat formulanya adalah pi j kuasa 2 darab dengan tinggi. Yang ni tinggi. Jadi ini adalah pi j kuasa 2 darab dengan t. Kemudian kita ada kon. Kon ni macam mana pula? 1/3 pi j kuasa 2 darab dengan tinggi, darab dengan t. Hafal je formula ni. Dan kemudian yang terakhir adalah sfera. Sfera 4/3 pi j kuasa 3. Okey, dah untuk formula. Kita tengok dia punya contoh. Okey, tengok contoh kat sini. Hitung isi padu prisma tegak di sebelah. Ni namanya prisma. Tengok balik formula. Isi padu prisma macam mana? Luas kerata rentas darab dengan tinggi. Jadi kita tulis luas keratan rentas darab dengan tinggi. Tapi keratan rentas dia kat sini ni bentuk apa? Bentuk segitiga. Keratan rentasnya. Okey, jadi kita tulislah dia luas segitiga darab dengan tinggi. Macam mana nak cari luas segitiga? Kita, kalau luas segitiga 1/2 darab tapak darab 1/2 darab tapak darab tinggi. Tak ada pula tinggi ni. Tapi kita ada dia punya hypotenuse. Jadi kita nak guna apa? Kita guna teorem Pythagoras. Yang ini, yang bentuk segitiga macam ni. Kita bagikan dia. Kat sini dah 5 cm. Sini 8. Kalau 8 bagi 2, 4 cm, 4 cm. Macam mana nak cari teorem Pythagoras punya formula? A kuasa 2 bersamaan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey, cikgu nak labelkan sini A, sini B, sini C. Okey,
A kuasa 2. A 5 kuasa 2 bersamaan B 4 kuasa 2 tambah C kuasa 2. Macam mana nak cari C kuasa 2 ni? 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. 5 kuasa 2, 25. 4 kuasa 2, 16. Jadi, pap tolak dia, dapat 9. Tapi ini nilai C. C kuasa 2. Kita nak C je. Kalau C sahaja, punca kuasa 9 adalah 3. 3 cm bermaksud tinggi bagi segitiga ini adalah 3 cm. Kat sini ni 3 cm. Dah, kita boleh cari dah. Luas segitiga 1/2 darab lebar dia 8, darab tinggi dia 3. Okey dah. Darab pula dengan tinggi. Tinggi kita boleh ambil terus. Tinggi prisma ni berapa? 12. Jadi ini 12. 1/2 darab 8 darab 3. Dapat 12. 12 darab 12. 144. Unitnya apa? cm kuasa 3. Ingat, isi padu kuasa 3. Isi padu kuasa 3. Okey. Isi padu ni, lupa pula saya nak beritahu. Isi padu ni kita ada beberapa unit SI dia. Contoh dia kat sini, milimeter kuasa 3, sentimeter kuasa 3 dengan meter kuasa 3. Tapi dekat soalan ni, dia guna semua cm kan? So, kita ambil dia sebagai cm. cm kuasa 3. Okey dah. Soalan 1. Soalan kedua is, hitung isi padu bentuk berikut. Nampak sedap kan bentuk ni? Macam bentuk apa Macam pernah tengok pula. Bentuk aiskrim. Jadi kalau nanti awak makan aiskrim tu, sambil-sambil tu bolehlah awak kira isi padu dia berapa ya. Okey. Jadi, pertama macam mana kita nak buat? Kita tengok apa isi batu yang terlibat. Kat sini ada, ni apa? Kalau satu bulat macam bola macam tu, kita panggil dia sfera. Kalau separuh, hemisfera. Okey. Dan seterusnya kita ada kon. Jadi kita kena kira satu-satu. Mula-mula kita cari isi padu hemisfera. Macam mana kita nak cari? Kalau satu sfera, dia 4/3 pi j kuasa 3. Kalau hemi bermaksud separuh. Kalau separuh adalah 1/2 darab dengan formulanya 4/3 pi j kuasa 3. 4/3 pi j kuasa 3. 1/2 darab 4/3 dapat 2/3 pi j kuasa 3. Apa lagi dah dapat macam ni? Gantikan je. Senangnya. 2/3 darab dengan pi, 22/7 darab dengan jejari. Jejarinya berapa? Jejarinya 5 cm ya bapak-bapak, ibu-ibu. 5 cm kuasa 3. Dah tekan kalkulator, krap-plup, plap-plap-plupek. Dapatlah 261.9 cm kuasa 3. Ni tapi yang kita dapat ni baru yang atas. Kita kira yang bawah pula. Isi padu kon. Isi padu kon. Formulanya gimana ya? Gimana ya bapak ibu-ibu? 1/3 pi j kuasa 2t. 1/3 pi j kuasa 2t. Apa lagi ibu-ibu, bapak-bapak gantiin aja. 1/3 darab dengan 22/7 darab dengan jejarinya berapa? 5 kuasa 2. Kuasa 2 jangan dilupa. Darab dengan tinggi kon ni berapa? 12. Pandai 12. Jadi bila kita tekan kalkulator, kelap-lapu sepek, dapatlah 314.29 cm kuasa 3. Dah dapat dah hemisfera.
Dah dapat dah kon. Apa lagi? Dia nak isi padu bentuk berikut. Jadi, jumlah isi padunya adalah isi padu hemisfera tambah dengan isi padu kon. Hemisfera berapa? 261.9 cm kuasa 3 tambah dengan 314.29 cm kuasa 3. Dah terpelepak-pelepak. Tekan. Jadi jawapannya 576.19 cm kuasa 3. Senang bukan? Senanglah. Dah, soalan yang kedua. Tengok pula soalan yang ketiga ya. Seronok ya. Tengok soalan yang ketiga ni. Hitung isi padu kawasan berlorek. Alamak, macam mana pula nak kira ni? Okey, tengok. Mula-mula kita tengok yang besar dulu. Yang besar ni bentuk apa? Silinder. Yang kita boleh, yang kosong ni apa? Bentuk kon, tapi dia ada dua. Apa lagi nak tahu yang berlorek? Yang besar, silinder, tolaklah dengan dua kon ini. Jadi, kita cari dulu satu-satu. Kita cari dulu isi padu silinder. Isi padu silinder adalah formulanya pi J kuasa 2T. Pi 22/7. J, jejari bagi ini. Kalau ini, kita panggil dia sebagai diameter. Kalau jejari diameter bahagi 2. Diameter 5 bahagi 2, 2.5. Jadi jejarinya adalah 2.5 kuasa 2 darab dengan T. Tinggi silinder ini. Tinggi silinder ini adalah 12. Okey dah. Kalau pelapak P, tekan kalkulator, dapat 235.71 cm kuasa 3. Ini baru silinder yang besar. Kita belum dapat yang lorek lagi. Kalau nak dapat yang lorek ni, macam mana? Jadi kita gunalah pula, kita cari pula isi padu kon. Apa tadi formula isi padu kon? 1/3 pi J kuasa 2T. 1/3 darab 22/7 darab jejari. Jejari kon ni berapa? Sama je macam tadi. 2.5. 2.5 kuasa 2. Selalu ingat ya, yang kuasa ni jangan tinggal. Ni syok-syok tulis, tiba kuasa tu tinggal. Darab dengan tinggi. Ini kita buat satu-satu. Tengok dulu satu kon ni tingginya berapa. Ini dia membahagi dua silinder kan. Kalau tinggi silinder ni 12, kalau separuh sini berapa? Berapa separuhnya? 6 cm. Jadi tingginya adalah 6. Dah. Cuba kira cepat. Tik-tok, 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 tik-tok. Dapat 39.29 cm kuasa 3. Dah dapat. Ini belum dapat isi padu kawasan berlorek lagi. Jadi yang terakhir kita kira isi padu kawasan berlorek bersamaan isi padu silinder tolak isi padu kon. Isi padu silinder adalah 235.71. Tolak. Ingat isi padu kon kat sini bukan ada satu je kon. Kita ada 2 kon. Jadi kita tambahlah 2 kat depan ni. 2 darab dengan 39.29. Berapa jawapannya ibu-ibu bapa-bapa? 157.13 cm kuasa 3.
Ya, udah. Dah siap. Senang bukan? Senang? Boleh buat dengan latihannya. Buat latihan ya. Siapa tak buat siap. Dah, itu je untuk bahagian isi padu.